Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa nabi ummi bi qadam wa samatin satika fi kulli waqtin. Rabbi salli salli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih tuan pengurusi majlis. Sebelum kita mulakan tazkirah tarawih ini, marilah pertama-tama kita ikhlaskan hati kita berada dalam satu majlis yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudhah min riyadatul jannah. Dan marilah sama-sama berniat i'tikaf, bagi yang belum lagi berniat i'tikaf, karena untuk membezakan di antara duduk adab dan duduk ibadat. Kalau kita duduk kita tak niat i'tikaf, itu adab ajalah. Jadi bila kita niat, dia bertukar jadi adab. Innamal a'malu binniyat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini dah masuk hari yang ke-berapa? Saya pun dah ke-20 ke? Allahu Akbar. Masih awal lagi. Dalam kita masuk bulan Ramadan yang sebegini, pertama-tama sekali kita kena tahu apa matlamat kita berada dalam Ramadan ini. Apa matlamat kita, supaya bila kita diizinkan oleh Allah untuk berada dalam bulan Ramadan, supaya kita tahu ke mana hala tuju kita, apa yang kita nak lakukan. Jadi kalau kita tak tahu matlamat kita, maka kita tak tahulah apa yang kita nak buat. Akhirnya matlamat kita tak tahu, objektif kita langsung tidak akan tercapai. Nah, yang macam pelajar saya, bila saya cerita lama, bila saya tanya siapa nak masuk surga angkat tangan, semua angkat tangan, seorang aja tak angkat. Saya tanya lagi, siapa yang tak nak masuk neraka angkat tangan, semua angkat tangan, seorang tu tak angkat tangan juga. Saya heran, saya pergi dekat dia, saya tanya, kau ni apa hal? Ustaz tanya nak masuk surga pun tak nak, tak nak masuk neraka pun kau tak nak, habis kau nak pergi mana? Dia kata, Ustaz, mak saya pesan balik sekolah jangan ke mana-mana, kata dia. Jadi dia tak tahu mana nak pergi. Nah, jadi kita biar ada matlamat kita, insya-Allah lah. InsyaAllah malam ni tak lama, kerana saya tahu tuan-tuan sedang menunggu bola malam ni. Ada lagi? Ada, saya susun, saya tengok antara matlamat kita ialah yang pertamanya kita nak mendapat rahmat Allah. Kita tahu bulan Ramadan ni bulan rahmat, ya. Jadi sekarang antara matlamat kita ialah kita nak mendapat rahmat Allah. Bila kita nak mendapat rahmat Allah, maka kita kena fikir, macam mana aku nak dapat rahmat Allah? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mafhumnya Nabi kata, kita tidak akan dapat masuk ke surga. Kita tidak akan dapat masuk ke surga dengan amal ibadat kita, kecuali kita akan masuk ke surga dengan rahmat Allah. Maka disitulah kita kena kejar rahmat Allah. Nak tengok malam ni ramai, alhamdulillah penuh. Ya, penuh. Kenapa? Ni majlis ni majlis yang Allah rahmat. Kadang-kadang kita, kalau saya mari dalam bulan biasa tak ramai macam ni, bulan Ramadan ramai. Kadang-kadang kita pelik, saya tengok pelik. Dia sembahyang tarawih nak habis 8 rakaat ni, la ilaha illallah. Orang belakang tabir sana tu, minyak but-but ada, minyak gamat ada,
minyak cak kapak ada, macam-macam minyak tak ada, minyak senyonyong je yang tak ada, macam-macam minyak. Nabi saya tadi pun nak menghabiskan lapar tu, la ilah menggeliat naik perlahan-perlahan. Nasib baik iman kita tu baca perlahan-perlahan, nak nghabis lapar. Nah, habis lapar kita pun balik, rugi. Kenapa rugi? Duduk dalam majlis ilmu ni lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Ada depan masa saya ni yang sembahyang 1000 rakaat. Ada. Haji pernah buat sembahyang 1000 rakaat? Tak pernah. Tak pernah. Aku pun tak pernah. Maknanya susah tu. Nah, tiba-tiba awak ni rahmat lah ni. Allah nak bagi rahmat dengan kita duduk je sekejap. Nah, kelebihannya aku bagi sedemikian rupa. Sebab itu saya kata tadi, bila kita tahu apa matlamat yang kita nak dalam bulan Ramadan yang segini, maka kita kejar, kita capai-capai. Mudah-mudahan matlamat dan objektif yang kita nak itu tadi tercapai. Apatah lagi dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dapat masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua pada malam ini insya-Allah akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Inilah yang untuk kita nak bawa mati, tuan-tuan. Rahmat Allah. Saya mati saya tak takut. Cakap Umar saya kata mati tak takut. Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Nah, duduk dalam kereta perisai pun mati. Nah, accident kat highway ni, mati juga. Malah duduk dalam kereta perisai, Allah dah takdir dah. Yang kita takutnya apa dia? Cara mati. Cara mati tu, mati tak kisah. Tak cikgu? Ke cikgu takut mati? Tak takut? Nak mati malam ni? Dah tak takut? Serah pada Allah. Allah kata nak ambil lah. Nak kata apa? Bukan kerja kita tu semua. Yang penting biar Allah letak kita berada dalam keadaan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, matlamat kita yang kedua, dalam Ramadan ini kita minta Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nama kita daripada senarai-senarai ahli neraka. Nah, tiap-tiap malam beribu nama-nama ahli neraka itu dikeluarkan oleh Allah daripada senarai dia. Nah, ke tuan-tuan ni semua yang ada depan ini, nama tuan-tuan disenaraikan ahli surga ke ahli neraka? Agak-agak. Saya dia kata nak kata surga pun tidak juga ustaz. Kadang-kadang ada juga buat maksiat. Nak kata ahli neraka tak juga ustaz. Sekali-sekala semayang juga. Kira atas pagar je lah ustaz. Mana ada nak atas pagar ni? Tak ada. Mana biar? Alangkah seronoknya kita andai kata nama yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi ahli neraka tadi, salah satunya ialah nama kita. Allahu akbar tuan-tuan. Kita kalau nama kita tidak dikeluarkan daripada penerima bering, marah itu. Kenapa nama saya tak dapat dalam senarai penerima bering? Patutnya saya dapat ni 650. Nah, siang malam pagi petang aku buat kerja, tiba-tiba tak dapat ni, apa hal? Marah kita. Nah, marah bila kerajaan mengatakan dapat kaki tangan kerajaan dapat RM500. Kerajaan negeri Selangor kata dapat sebulan gaji, baru pada muka. Sempat lagi tu ya. Gatal mulut tak ada insurans. Allahu akbar. Saya seronok saya datang ke Masjid Ridwaniyah. Nah, Masjid Ridwaniyah dah popular di negeri Selangor. Bila saya pergi tempat-tempat ustaz, pergi mana pergi? Ada pergi kawasan Perak, pergi mana? Kalau Masjid Ridwaniyah kau? Oh, saya kata sungguh rahmat Allah. Sungguh saya duk tengok
Ya mudah-mudahan benar ni, benar yang tuan-tuan duk buat hari ni, benar yang tuan-tuan duk buat hari ni moga-moga akan melimpah sampai ke daerah-daerah lain, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Kita nak tengok benar-benar yang macam ni. Nah, tapi janganlah pula malam Ramadan aja. Kalau hari tak Ramadan macam ni je. Orang perempuan datang tak orang perempuan? Cakap betul-betul je, cakap betul-betul. Aku tengok tak ada je orang perempuan. Ada sikit je, 2 saf aja. Ni tengok-tengok ramai orang perempuan dengan orang lelaki ni. Maknanya apa ni? Maknanya orang lelaki ni hebat. Seorang bawa 4. Hebat orang lelaki. Nah. Bekerja macam opah belakang tu, dengar ada. Bah. Bekerja nak sembahyang, bekerja main datang nak sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih sunat opah oi. Tak wajib pun, tidak ada satu ulama mengatakan sembahyang tarawih tu wajib. Sunat aja. Bergaduh dengan suami cepat-cepat nak datang sembahyang tarawih. Kau cepat sikit. Bapak kau kerti nak tunggu kita tu. Kita pula yang jadi mangsa. Ambil kain sembahyang, taruh dalam beg semua, lari-lari datang ke masjid. Buka-buka, tarik-tarik lah. Ingatkan kain sembahyang, rupanya kain selimut anak dia tu. Nak sembahyang tarawih apa? Tapi majlis ilmu tak merenyah macam tu. Kerja yang sunat, tinggal yang wajib. Ini masalah. Nak kata bodoh tidaklah, tapi kurang cerdik. Dengar tak apa? Biar dengar sikit. Tak boleh ustaz datang masjid fitnah, pergi supermarket tak fitnah. Inikah orang yang dibuang senarannya daripada ahli neraka? Bila lepas pada bulan Ramadan nanti tuan-tuan dengar Allah masjid tuan-tuan macam-macam ustaz kata aku tengok aku nak main pun rasa duk takut dah. Tengok senarai penuh ustaz-ustaz mana. Selepas pada Ramadan tu kalau kita dah tengok aku ni agak-agak ni ada tak dalam senarai ahli surga? Nah, ada tak? Tengok-tengok tak ada, tak kecewa ke? Ingatkan rombakan kabinet yang terbaru dengan ramainya menteri ini, ada nama rupa tak ada juga. Sejarah dunia menteri yang paling ramai sekali dalam dunia ni Malaysia. Malaysia memang hebat semua. Mufti paling ramai pun di Malaysia. Mufti pula aku sebut. Dah sungguh 14 mufti. Satu negeri satu mufti. Arab Saudi besar seorang je, Mesir besar seorang je. Tak apalah kita semua yang banyak-banyak nak silalah. Nah, doa. Yang ketiga, kita minta ni Ramadan ini kita nak apa matlamat kita, biar Allah ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Biar Allah ampunkan dosa kita. Ni saya yang duk cakap dengan tuan-tuan ni. Oh, banyak dosa. Nah, nampak sobannya tinggi. Sekarang jadi ustaz Ji, dulu yang baru nak start. Bukan orang tahu pun. Kalau isteri saya tak memaafkan segala dosa yang saya lakukan kepada dia, bukan kata saya nak masuk surga, bau surga pun tak ada. Jadi bila kita nak Allah Subhanahu Wa Taala, ni memang tiap-tiap kali kuliah saya duk tekan selalu ni. Bila kita nak Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, maka mau tak mau kita kena tahu yang mana dosa, yang mana pahala. Kita kena tahu tuan-tuan. Kita kena tahu beza. Kita kena tahu beza yang mana dosa, yang mana pahala. Kita kena tahu beza yang mana surga, yang mana neraka. Kita kena tahu beza yang mana dunia, yang mana akhirat. Kita kena tahu beza yang mana sekular, yang mana Islam. Kita kena tahu beza yang mana ustaz, yang mana baru nak start. Kita kena beza yang mana ulama dan ulah dalam semak. Nah, sama je ustaz. Siapa kata sama? Tengok aku lain macam, aku pun risau. Dah masa nak taubat, nak ni Allah ampunkan dosa kita, keluar daripada Ramadan tu. Ada tak ciri-ciri, tanda-tanda orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada tarbiyah Ramadan yang kita lakukan hari ini tuan-tuan?
Kita muhasabah diri kita sendiri, tak perlu tengok orang lain. Tengok aku ni, ya Allah. Ya. Nah. Lepas tu kita kena tahu. Kena mengaji. Nah, yang mana dosa, yang mana pahala. Nah, kalau kita tak tahu, tak haru biru. Nah, cerita lama dah, saya dah cerita kat sini. Kawan saya pergi ke Medan. Dia turun terbang pergi ke Brastagi. Berhenti tepi jalan, lapar, perut lapar. Singgah makan, masuk makan, minta sup, makan sup. Lepas makan duk congkir gigi bini. Keluar tengok lah. Sebelah gambar kambing, sebelah gambar kerbau pendek. Tahu kerbau pendek Cadbury? Nah, sebelah. Dia apa terkejut lah. Masuk balik. Bapak sekejap. Bapak bagi saya tadi sup apa pak? Itu sup kerbau pendek lah. Hah? Kenapa pak? Bapak dari mana? Saya dari Malaysia. Bapak Muslim? Ya, mana boleh makan? Jangan risau pak, itu kerbau pendek kita sembelih cara Islam pak. Tak kacau dah. Pasal tak tahu punya cerita. Ini nak kena tahu. Bukan semua benda sama. Surga neraka tak sama. Islam sekular tak sama. Taubatlah biar Allah keluarkan kita dalam Ramadan ni. Bulan maghfirah, kita tahu bulan ni bulan maghfirah, tetapi adakah Allah memandang kita dengan pandangan maghfirah? Berapa dah? Tiga. Yang keempat, ingat baik-baik matlamat ni tuan. Kita nak biar kita istiqamah dalam melakukan amal ibadat. Istiqamah tuan-tuan. Ni Ramadan, melalui tarbiyah didikan Ramadan, yang dah istiqamahlah. Jangan kita bulan Ramadan sahaja. Takut macam mana kata Nabi, kita menyembah Ramadan, bukan menyembah Allah. Ini kisah Ramadan. Nah, sepatutnya nak tahu lepas ni, lepas Ramadan ini ada tak ahli baru yang menjadi jemaah? Ada. Lepas Ramadan. Tak usah tengok bab lain, bab semayang aja. Saya ada tak ahli baru yang tambah menjadi jemaah masjid? Ada. Ahli baru, ahli lama peruyuk. Nah, Ramadan bukan main. Nah, saya bela ayam serama. Ayam serama, saya suka bela. Satu hari ayam serama saya ni mahal, saya beli 3,500 saya beli seekor. Saya beli ayam serama. Ayam serama saya pula nak jadi cerita, dia tidur atas pokok mangga. Pokok mangga harum manis, benih daripada perlis. Bila dia berbuah, kawan tu tidur atas tu, dia berak, habislah buah mangga saya. Marah saya cikgu. Petang tu saya tunggu, saya batalkan semua kuliah saya. Dia orang telefon, tak ada, hari ni aku ada kerja penting. Padahal nak tangkap ayam tu je. Tengok, saya tangkap ayam tadi, maghrib tangkap, saya bubuh dalam reban. Saya kurung ayam saya tadi 3 hari dalam reban. 3 hari, hari yang keempat saya lepas. Petang saya tunggu. Saya nak tengok ayam saya ni tidur dalam reban ke tidur atas pokok mangga. Kalau dia tidur atas pokok mangga, aku tak kira harga mahal pun, innalillah, dia aku sembelih juga aku mana pun hari ni. Tunggu. Alhamdulillah cikgu, ayam saya tadi tidur dalam reban. Dia tak tidur atas pokok mangga. 3 hari sahaja saya kurung dalam reban. Kita Allah kurung sebulan dalam bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan tak tahu masjid mana. Makna apa dia? Lebih teruk daripada ayam serama. Apa nampak tak? 3 hari ya. Ni sebulan ni. Allah kurung ni apa? Sebulan. Harap-harap lepas Ramadan kena. Dah lepas Ramadan habis. Innalillah gitu. Tunggu Ramadan tahun depan pula. Nah, sebab itu saya kata tadi, biar kita istiqamah. Orang yang istiqamah, orang yang Allah buang namanya daripada senarai, orang yang Allah ampunkan dosanya, makin lama makin kuat ibadat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Nah, saya tengok Watson Nyambek, Carl Lewis, Usain Bolt ni,
beberapa orang pelari 100 meter ni, mula-mula dia lari perlahan je. Bila nak dekat sampai, dia makin laju. Laju. Nah, kita mula-mula laju. Ramai, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Muka ramai ke dalam, ramai keluar. Nah, patutnya bila bateri kita dah dicas tiap-tiap malam, dia naik nilai iman kita tu. Sikit naik. Tapi tak naik, something wrong dengan iman kita. Nah, saya duk cas bateri saya daripada tadi. Sampai sini saya cas bateri. Nak turun sembahyang tadi saya tengok, tak naik pun, merah je. Omah kata ni bang, sama ada bateri abang kong ataupun charger rosak. Nah, lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Makna dah cas sebulan dalam bulan Ramadan, bila tak naik-naik juga. Sama ada tuan iman tuan-tuan kong pun tu tak berapa lama kubur nak panggil dah tu. Tu ya. Mudah ya. Terus ada fikir banyak. Nah, dan kita minta tuan-tuan muslimin-muslimat rahimakumullah, yang keseluruhnya kita nak Ramadan ini, antaranya kita nak serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Jiwa kita ni, hati kita menjadi hak milik Allah. Ramadan, Allah tak bagi kita minum air, kita tak minum. Pasal apa kita tak minum? Kita rasa Allah larang. Yang kedua, kita rasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walhal sambil ambil air semayat, boleh masuk komo, masuk tak keluar, boleh, bukan siapa tahu pun. Nah, balik rumah relax je rumahnya. Puasa bang, puasa. Abang nak makan apa bang? Buatlah buah Melaka sebesar penumbuk tu. Boleh, tapi kita tak buat kerana rasa kewujudan, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paksa kita bila Allah larang, tak buat dah. Nah, kisah yang saya selalu duk cerita, cikgu pergi tempat saya cerita. Satu hari saya nak pergi ceramah, cerita lama lah, dah cerita. Saya nak pergi ceramah di Ampang. Rumah saya dengan Ampang lebih kurang 65 km. Bangun tidur, tengok pukul 5.30. Mandi lah, piramdi je lah, gini sam ni. Turun bawa kereta kamai laju. Depan rumah saya ada traffic light, aku langgar je. Ustaz Zahid Idrus kata boleh langgar, aku langgar lah. Teman langgar, bukan duk kira je. Langgar je yuk. Dah langgar je, rupanya ada petrokar belakang. Warna biru pula tu dia punya lampu, aku risau berhenti ke tepi. Saya keluar daripada kereta. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Mana Ji? Kuliah subuh tuan, lewat dah ni tuan. Yalah, kuliah subuh, undang-undang kena jaga Ji. InsyaAllah tuan. Haji tak nampak ke lampu merah tadi Ji? Nampak tuan. Haji langgar? Ya tuan. Kenapa Haji langgar? Sebab saya tak nampak tuan. Kalau aku nampak dia, aku nak langgar. Teman tak langgar yuk. Nah, inilah yang ni Ramadan ni. Serah jiwa kita, apa yang Allah larang. Tinggal. Ni sembahyang rajin, aurat buka juga. Orang belakang tu. Yung. Meremang macam putih anak busuk sundar malam. Allahu Akbar. Saya pergi ke Aceh. Tak dengar yuk. Tak dengar. Ni TV apa? TV 3. Ni TV 7. Tak ada lagi duk begini. Saya pergi ke Aceh juga. Saya pergi Aceh dalam misi dakwah saya di sana. Alhamdulillah saya pergi sampai sana, saya pergi ceramah banyak tempat lah. Jabatan kerajaan apa semua saya masuk, masjid, universiti dia. Saya perhatilah masa tempat dan masa itulah saya tengok tak ada seorang pun yang tak pakai tudung. Tak ada. Semua pakai yuk. Heran teman tengok, la ilaha illallah. Semua pakai. Jadi satu petang tu teman mengajar kuliah asar. Tanya mengajar tu pula di bahagian penguat puasa tempatan. Kalau kita majlis daerah lah, penguat puasa majlis daerah.
Saya lepas kuliah asar tu, saya tanya dia pegawai, bapak, macam mana bapak terbiah orang-orang Aceh ni sehingga tak ada seorang pun yang tak pakai tudung? Oh, tak ada apa pak. Bapak Ustaz, sebenarnya kami ni kalau yang tak pakai, berpakaian sopan, tak pakai tudung, kami hukum dia pak. Hukum. Kami kuat kuasakan undang-undang mesti keluar ke publik memakai tudung. Jadi saya tanya dia, pak, andai kata ada yang keluar tak pakai tudung, macam mana bapak? Kita tak hukum pak Ustaz, tak hukum. Habis buat macam mana? Kita naik lori jenazah ataupun van sampah je, hantar balik. Saya menung. Kalau di negara kita buat macam tu kan seronok je, seronok semua. Saya menung lagi, kalau kuat kuasa sungguh-sungguh lah macam tu, agak-agak lah siapakah orang perempuan yang pertama yang naik lori sampah dan van jenazah? Agak-agak lah yo, agak lah yo, dengar tak yo? Kerana dia tak serah jiwa dia tu pada Allah. Dan Allah kata jangan tak usah duk pedereh bawa. Puasa rajin, buah kurma tak lekang seminit pun tak pegang, duk pegang buah kurma. Tunggu dulu. Allahu Akbar. Dah dia bau kawasan Ipoh, bau kawasan, bau Ipoh 2 minit. Dah lup. Nunggu, jaga walaupun sesak. Kenapa? Ikut kena hak Allah. Maka kita nak niat matlamat kita keluar dari Ramadan biar macam tu. Nah. Dan yang matlamat kita yang terakhir, kita minta tuan-tuan, Allah hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, as-siyamul junnah, puasa itu perisai. Jangan kamu cakap kotor. Nah, ni balik kereta orang parking belakang kereta kita ni celaka mana pula dah. Macam parking tempat dia punya. Sabarlah dulu yo. Jaga mulut kita ni, jaga. Mata jaga, telinga jaga, semua kita nak jaga. Nah, ni mata ni jahat, mata ni. Ni mata ni yuk. Ingat tak Ar-Azmi kata tu, dari kerana mata aku tergoda. Tu ya, tengok kaki cikgu tu gidi orang lama saluran satu. Nah, mata ni kita tak jaga. Nah, tengok orang perempuan buka aurat, dosa tak? Dosa. Tengok gambar perempuan buka aurat, berdosa tak? Macam Pak Maun tu, Bapak buat apa? Baca buku sejarah Mak itu Pak Maun. Dosa tak je? Dosa tak? Tengok TV perempuan buka aurat, dosa tak? Tengok tak? Aku pun tengok. Ni masalah yuk. Yang tu tak berubah kita tu. Berpuluh kali puasa apa macam tu lah. Tak berganjak dah. Duduk je situ dulu kini dan selama-lamanya. Maka itulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam usaha kita untuk nak dapat benda ni. Nah, dalam Ramadan saya fokus khas untuk Ramadan saja. Saya fokus khas untuk Ramadan. Benda pertama yang kita nak, jangan lupa tuan-tuan, nak dapat, nak capai bendanya, akhirnya ujung matlamat kita nak jadi manusia yang takwa. Langkah yang pertama, kita kena berqiyamul lail. Qiyamul lail, bangkit malam, tiap-tiap malam, bukan kata 10 hari. Nah, saya duk jaga ni 70 orang warga Mas cikgu, 70 orang cikgu pergi. Terima kasih kepada warga Masjid Ridwaniyah dan pondok apa cikgu? Pekat apa? Yang datang pergi buat ziarah di pondok saya itu hari. Terima kasih banyak-banyak. Saya cukup seronok tetamu datang. Cukup seronok. Ni ada lebih kurang 70 orang warga Mas, Kilauan Mas Kotai masih berbisa. 60 orang. Tiap-tiap malam pukul 3 pagi saya suruh dia orang bangun.
3 pagi buat persiapan, 3:30 dah ready bangun qiyamul lail. 8 rakaat kita buat. Sembahyang tarawih 8, tengah malam kita buat 8 lagi. Hidup tiap-tiap malam. Kalau tak boleh sangat tidur di masjid. Tapi kena jaga adab masjid lah. Jangan duk tidur atas jadah Pak Imam ni. Nak masjid Ridwan ni ke tepi-tepi luar tu. Boleh tidur, minta izin dengan jarah masjid, tidur kat luar. Nah. Habis datang buat apa Ustaz? Tidur je. Lebih baik tidur di rumah. Siapa kata? Niat iktikaf dah kira pahala. Sebelah bulan kita peluk isteri kita. Sebelah bulan. Takkan sebulan kita tak boleh peluk Allah. Sebelah bulan. Yung, opah belakang tu. Dengar tak ni? Cakap je kat suami tu Yung. Cakap je. Opah, bang, cerita banyak tak ada banyak bang. Dah kahwin dengan abang 25 tahun bang. Saya tengok muka abang pun lawyer nak muntah dah bang. Pergi tidur kat masjid iktikaf bang. Mudah, tak susah pun, tapi menjaga adab tu jagalah, cukup mudah. Bangkit qiyamul lail. Tapi sekarang saya tak berapa risau sangat dah. Sebenarnya dengan bola Piala Dunia ni ramai yang berqiyamul lail. Sehingga Allah sebut dalam Quran, wabil ashar wabil istighfar. Allah kata, aku cukup seronok orang yang pada waktu sahur dia beristighfar. Kenapa? Waktu separuh malam Allah turun ke langit dunia untuk memberi ampunan kepada manusia. Kita cari ya, sebab kita duk niat dah matlamat kita tadi tu, matlamat kita. Satu. Yang kedua, apa kita kena buat? Ambil rutin ibadat dia. Baca Quran, tuan-tuan, baca Quran. Bukan nak suruh baca banyak-banyak. Nah, baca Quran. Tak usah duk baca satu juzuk lah. Satu muka pun jadilah. Baca je, janji baca. Nah, tak nak baca pun tak apa, dengar je, dengar. Datang sembahyang tarawih, dengar Pak Imam duduk baca. Duduk sebarang sandar je belakang tiang. Penat tak nak sembahyang tarawih. Nah, orang tanya, "Yuk, kenapa tak sembahyang yuk?" Penat. Jomlah, sunat aja. Yang wajib pun aku tak buat, yang sunat. Nah, duduk sandar tu, dengar Pak Imam baca Quran. Alhamdulillah, dengar. Saya selalu keluar dengan Iwan. Tahun ni dia balik bawa budak-budak pondok dia balik ke Indon. Jadi sepatutnya malam ni saya datang dengan dia. Saya minta dia datang, tak boleh semalam dia 2 hari lepas dia balik. Bila orang telefon saya, "Ustaz, boleh tak program ni kena Iwan?" Saya kata boleh. "Berapa nak bayar?" "Hang bayar kat aku suka hati, hang bayar Iwan, hang bagi 2,000 kat dia atau 3,000. "Oi, mahalnya Ustaz. Kalau nak murah beli je CD dia RM20 je." Nampak tak? Sebab kita suka. Jadi bayangkan kita dengar secara live. Dengar. Saya 2 bulan lepas saya pergi jumpa dengan kawan saya. Jumpa dengan kawan. Lama kawan saya tak jumpa. Dia bela kambing cikgu. Dia seorang profesor. Dia bela kambing. Saya pergi jumpa dia. Kurang lama tak jumpa. Aku bela kambing, kau tak datang lah. Tak adalah, tak tahu. Duduk. Dia tahu duduk sat duduk. Dia ambil dalam peti sejuk. Apa ni? Susu kambing. Susu. Dia tuang. Dia kata, "Minum Ustaz." Siapa minum? Sedap je, minum lagi. Lagi sekali. Saya tanya dia, "Ni susu apa?" Dia kata, "Susu kambing Ustaz." Saya kata, "Bukan." Saya kata, "Saya pakar susu kambing." Nah, sebab saya pengeluar susu kambing. Kalau tuan-tuan tengok warna kuning kotak susu kambing madu. Saya punya lah tu. Bukan bermadu, madu. Nah, lepas ni ada kat luar tu. Di antara kelebihannya, bulan Ramadan cukup cantik. Ambil buah kurma, lain-lain masuk dalam tu minum. Tu. Tapi jangan minum lebih je. Sebab di antara resikonya suami minum, isteri rasa. Itu yang bahaya dia tu. Nah, jadi bila saya minum, dia kata, "Ya saya, aku tak percaya engkau punya cakap. Engkau punya cakap 10 cakap sebelah aku tak percaya." "Jangan gitu Ustaz, aku dah berubah. Aku yang dulu bukan yang sekarang." Tak apa. Dia pergi lagi, dia perah.
Dia perah lagi, ustaz minum. Saya minum. Iya. Saya kata lain macam. Saya tanya dia, macam mana kamu buat boleh jadi lain macam? Dia kata, ustaz, saya makanan saya buat sendiri. Saya tak pakai pellet, saya buat sendiri. Dia pakai batang jagung, dia buat sendiri. Oh, saya tak boleh, saya naik ke kandang tengok. Dia kata boleh, saya naik. Saya naik ke kandang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkejut beruk saya. Saya tak faham apa itu istilah terkejut beruk. Hari itu baru saya faham istilah terkejut beruk. Bagaimana beruk terkejut, begitulah teman terkejut yuk. Terkejut semua. Yuk tahu apa yang teman terkejut yuk? La ilah. Rupa-rupanya kambing. Kambing lah yuk, kambing. Kau lah kambing. Kambing lah. Kambing. Kambing dia pasang Quran pada kandang kambing. Pasang Quran. Dia kata, ustaz, kambing saya ini 3 hari khatam dengar Quran. Bunyi macam lawak dia. Nampak tak? Ni depan mata depan saya ni, berapa orang, saya bukan nak suruh baca, berapa orang yang dengar Quran 3 hari khatam? Ada? Ada? Cuba angkat tangan. Ada, aku bagi jam free satu. Harga jam aku 350, aku bagi free. Ada? Tak ada? Lebih teruk pada kambing. Kambing je. Nah, terus kita duduk tengok dalam YouTube. Saya duduk tengok dalam YouTube loh. Kanak-kanak umur 5 tahun setengah di Indonesia hafal Quran 29 juzuk. Sampai juri datang cium tangan kanak-kanak yang umur, budak-budak yang umur 5 tahun setengah. Masya Allah. Kita di Malaysia Johan idola kecil. Nah, inna tombak. Masya Allah. Mangkuk hayun sungguh. Yuk tak faham lagi ke ni? Faham lah ni? Faham. Kena beri habis. 5 tahun setengah khatam Quran ni. Menangis, saya tengok tu menangis. Bukan menangis kerana budak tu. Menangis. Aku tak boleh buat macam mana Allah, menangis. Macam cerita lawak lah. Cerita lawak. Neymar pergi jumpa dengan padri di Tibet. Dia kata, Brazil boleh tak jadi juara tahun ini? Padri tu tengok. Tak dapat. 3 kali lagi. Menangis Neymar balik. Lepas tu Belanda pula pergi, Van Persie pergi. Tanya, boleh tak? Dia kata, final masuk tapi tak boleh menang. Menangis dia. Pergi pula Safi Salih pergi tanya, Malaysia macam mana? Yang menangisnya padri tu menangis, bukan Safi Salih menangis. Menangis padri tu. Itulah itu ni. Ibaratnya gitulah. Allahu Akbar. Baca Quran, baca. Tak mau baca, dengar, masuk kereta, pasang. Sekarang senang, dalam telefon pun ada. Dah pasang ya. Tak ada susah pun. Dah tak mau baca. Nah, dengar pun jadilah yuk. Dengar pun jadilah. Nah, yang ketiga, yang paling besar ni, apa benda? Ramadan, khusus yang ambil Ramadan, sedekah. Allahu Akbar. Nah, saya pergi buka puasa tadi. Rahmat Allah, tengok berapa ramai, berapa hidangan tadi. Duk tengok, saya tengok. Rahmat Allah Tuhan. Akibat tuan-tuan bersedekah, nampak? Tadi dipahamkan daripada bomba apa? Sumbangan daripada bomba ke apa tadi? Tengok. Sedekah Ramadan ni tuan-tuan. Saya pengalaman saya. Ini cerita pengalaman sikit. Nah, kita hari ni duk perhabis untuk Syawal, bukan perhabis untuk Ramadan. Habis tukar kain langsir, tukar kusin tukar,
semua bertudung, meja bertudung, tingkap bertudung, kursi belakang ni pun ada tudung, tuan rumah je tak bertudung. Habis bertukar. Orang yang lelaki pula tukar sport rim lah, naik kereta nampak ke sport rim yuk? Tak nampak pun. Nampak yuk? Tak nampak pun. Turun kereta tutup pintu, nengok daripada jauh, lawa juga sport rim aku ni. Bodoh gitu je lah kita. Nah, kita tak berhabis untuk Ramadan. Orang datang tempat saya, biasa cikgu soalan orang tanya, mana ustaz ambil duit? Mana ustaz ambil duit? Nah, yang dah pergi tahulah you. Nah, kuda aja pun 12 ekor. Kuda ya. Yang duk bela kuda biasanya Datuk Seri, Tan Seri. Aku bukan Tan Seri, bukan Datuk Seri, Ustaz Yusri. Rilah. Orang duk tanya, mana ustaz ambil? Saya kata saya melabuh. Nak dia kata, saham apa ustaz labuh? Saya tanya dia, saham apa yang institusi keuangan mana yang lebih yang besar di Malaysia ni? Yang paling hebat bank rakyat ya, 15%. Bank rakyat ya. Kalau bank rakyat tu buka saham dah, penuh orang pergi masuk. Bank-bank lain pasti akan tutup. Nah, tapi dikawal oleh bank negara separuh je, ada sikit je lagi. Saham yang saya masuk, saham Ramadan. Saham Ramadan. Pengalaman saya tahun lepas saya jaga lebih kurang 30 orang warga emas dan 40 orang budak-budak. Nah, 40 campur 70, 70. Kalau satu kepala RM20, 7 kali 2, 1,400 satu hari. Belum masuk benda-benda lain lagi. Saya labur cukup-cukup. Labur, habis. Masuk bulan 1 itu hari, ini pengalaman cikgu. Masuk bulan 1 itu hari, perniagaan saya merodong. Tak laku. Merodong, saya pun menang. Saya kata, ya Allah, aku dah tanam saham aku bulan Ramadan. Sekarang aku nak ambil saham aku. Tawassul dengan amal yang baik. Tidak ada khilaf para ulama. Saya kata, aku nak balik. Aku dah tanam saham. Alhamdulillah tuan-tuan. Dengan izin Allah, Allah buka pada hati saya buat minyak zaitun kosmetik. Nah, minyak zaitun satu botol RM20 untuk sapuh muka licin jadi sakit urat saraf apa semua, sapuh badannya. Kalau ada anak ada gangguan, sapuh kat leher, insya-Allah hilang gangguannya. Kalau haji pakai malam-malam tak ada gangguan, haji pakai aja, insya-Allah ada datang yang datang ganggu, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah bulan 1 hingga bulan 3 tak banyak Allah bagi saya untung, tak silap saya lah 100 hingga 150 ribu. Nampak? Ini bukan cerita reka-reka. Yang tu result siap tu cikgu. Selambur Ramadan ni nak simpan buat apa? Tahun ni saya buat lagi, aku buat lagi. Tahun ni lagi ramai 60 budak 70 orang tua buat lagi. Bila saya buat lagi, tanya orang rumah saya, duit dah, cuba tengok duit. Tengok lagi kau bang, tak ada bang, tak apa, hamil naik kereta dengan aku. Saya pergi ke bank rakyat, saya nak buat refinance rumah saya. Saya ada satu rumah tu dah nak habis bayar. Saya buat pinjaman dengan bank rakyat singgah. Dia kata tak boleh, kita dah ubah kita punya prosedur, tak boleh. Oh, tak boleh. Saya kata buka akaun saya satu lagi, cuba tengok. Dia buka. Oh, dia kata ustaz ni boleh pinjam. Pinjam ini ustaz boleh 30 hingga 50 ribu. Cantik, saya kata dunia ini pinjaman, aku akan pinjam selagi aku boleh. Jadi ambil borang. Saya naik atas kereta. Naik atas kereta. Oh, rumah saya merungut. Dia kata bang, takkan sampai hutang gitu sekali. Nah, kau dah tak ada tu buat cara, tak ada lah. Saya kata kau nak pakai hadis Melayu ke hadis Nabi? Kau tak sekolah, kau duduk diam-diam. Saya kata
Nabi SAW. Satu hari Nabi duduk bersama dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tiba-tiba datang seorang sahabat. Dia kata, ya Rasul, ni saya ambil mafhum. Aku ni tak ada benar nak makan ni, ya Rasulullah. Boleh tak kau bagi sesuatu pada aku, ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku pun tak ada. Tak apalah, kau pergi ke kedai, kau sebut nama aku. Kau sebut nama aku, nanti aku bayar. Berlalu sahabat tadi, Umar ni kesian tengok Rasulullah. Kesian. Dia kata, ya Rasulullah, takkanlah sampai macam tu sekali, ya Rasulullah. Dah tak ada tu, buat cara tak ada lah. Rasulullah pandang pada Sayyidina Umar, merah padam muka Rasulullah. Maknanya Rasulullah tidak suka dengan teguran Sayyidina Umar. Nampak tuan-tuan? Kita boleh korban untuk Ramadan sampai tahap tu. Nah, kalau tuan-tuan yang ada duduk depan saya ni bukan nak banyak. Kat rumah haji ada 1,000, bukan nak 1,000 pun, nak 900 je bagi kat bendahari masjid tu. Ada lagi 100. Nah, berapa banyak program masjid ni boleh buat. Tak duk panah macam tu, tu haikon tu dia natas maya duk menggigil ni, beku lah masjid. Tapi pasal kita tak faham. Nah, sebab matematik Allah tak sama matematik manusia. 5 tolak 1 jadi 4. Allah punya matematik 5 tolak 1 kosong. Tolak 1 je. Nah, tolak ukur hudud je, habis dah. 6 tolak 1 5. Allah kosong. Kenapa kita tak mau fikir benar-benar ni tuan-tuan? Kita tak boleh buat ibadat sebagaimana ibadat sahabat-sahabat Nabi. Hari ni Allah bagi nikmat rezeki kepada kita. Satu hari berapa makan satu hari? Masjid buka puasa. 2,000 sehari. Apa barang 2,000 sehari? Up sikit 3,000. Nah, cuba tanya yang duk bagi sumbangan 2,000 tu miskin tak? Coba tanya. Tak miskin. Dan alhamdulillah saya hari ni tak miskin. Beza. Saya ni beza. Kalau dulu ada habis. Sekarang tak habis ada. Lepas ni ada tak? Tengok. Jadi tak usah takut tuan-tuan. Tanda bukti orang yang beriman kepada Allah ni lah. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita zakat fitrah dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Dia nak didik kita, nak ajar kita. Dah kamu kedekut sangat, tak hidup masin sangat, aku wajibkan kamu dalam bentuk zakat fitrah. Ni Allah nak didik diri kita untuk jadi manusia yang akhirnya jadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Boleh buat tak ni? Sungguh bukan nak banyak, nak 1,000 seorang ya. Ni 1,000 seorang ni 10,000 dapat ni malam ni. Bagi kat masjid. Bukan bagi kat saya. Jangan. Bagi kat masjid tempat tuan-tuan. Nah, kita beli di Blobo ni banyak-banyak lagi, penuh sampai nak duduk pun tak boleh. Mau ya rumah Allah kita sanggup hutang kerana nak menantu, mula-mula menantu, lama-lama hantu. Kita sanggup hutang nak besarkan rumah, kita sanggup hutang nak beli kereta, kita sanggup hutang untuk itu, untuk ini, tapi kita tak sanggup untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sanggup kerana kita tak yakin dengan apa benar yang Allah nak bagi tu. Nih, kalau kita bayar bil api, bil elektrik ni siapa bayar? Masjid. Nih, dah ada orang bayar dah? Tak ada. Tengok. Nah, kalau ada seorang jumpa dengan bendahari masjid, nih bil air, bil api untuk Ramadan saya bayar. Kena tak malam Lailatul Qadar? Kena tak? Kenalah sebab 30 hari bil elektrik ni.
Nah, baru terang kubur tu, baru sejuk kubur tu. Ni bawa cerik. Opah buat apa cerik tu? Opah nak sirang atas kubur suami, nak bagi sejuk. Tak cukup opah oi, pergi panggil bomba, terusnya turun sampai ke bawah tu opah. Masa hidup tak nak bagi kat masjid. Apa barang bro? Tak sungguh tuan-tuan. Saya buat, cikgu pergi, saya buat sendiri semua. Seorang saya berapa ekor cikgu? Betul tak cikgu? Betul tak cikgu? Ha. Saya dekat merasakan pengalaman tuan-tuan. Ni rumah Allah ni tuan-tuan, rumah Allah. Ha. Jangan tangguh esok, jangan tangguh lusa tuan-tuan, jangan tangguh, jangan malam ini juga. Nah, Syarifah Aini pun dah meninggal dah. Bidai wanita negara. Mak dia kata sepatut saya mati dulu. Rupa-rupa anak dia mati dulu. Tengok. Tengok. Ha, kawan saya meninggal 2 hari sebelum Ramadan. Isteri dia kejut nak sembahyang subuh. Bang, bangun subuh ni. Orang tua ni asyik tengok bola, itulah tak bangun. Payah ni subuh. Tidur mati kau. Rupa-rupa mati subuh. Kita pun tak tahu kok malam ni, kok malam ni. Nah, jadi sebelum Allah sampai, jumpa dengan benari masjid. Jumpa. Tersadar risau tuan-tuan, sungguh. Nah, tersadar sayang. Yakinlah, pasti. Kalau haji bagi duit 1000, haji bagi 900, tahun depan aku datang, ustaz suruh buat, saya buat. Kerana saya buat itulah menyebabkan saya miskin papa, kerana aku ganti balik. Aku ganti balik, teman ganti balik. Tak saya risaulah. Boleh tak ni? Boleh tak ni? Boleh tak ni? Tahu je temam dengar. Boleh tak ni? Alhamdulillah. Jadi kalau boleh nanti sebagai tanda arahnya, yuk taruhlah aku punya tabung belakang. Aku balik nak bagi makan orang tua-tua. Yuk tak bagi pun nak ber rakyat, aku dah luluh dah. Teman tak kisah dah. Cuma nak bagi semangat, nak bagi semangat. Sungguh. Nah. InsyaAllah cukup setakat itu cikgu. Nah. Aku pun dah tak larat ni, untuk kuliah subuh. Pagi esok ada kita serang lagi untuk kuliah subuh. Dan saya ambil kesempatan ni untuk iklan sedikit. Iklan produk-produk saya itu. Biasa saya tak malu tuan-tuan, kerana demi untuk saya nak besarkan saya punya pondok, saya buat kerja ni. Nah, insyaAllah cikgu, tak banyak lagi dah, sikit lagi dah. Saya dah habis 3 juta, dah habis 3 lah. Ada tinggal lebih kurang dalam 800,000 je lagi. Tak banyak dah saya. Tukang saya tanya, ustaz ada duit? Ada. Berapa? RM80. Ni 800,000, tak apa, tambah kosong aja belakang, tak ada duit susah pun dah. Nah, antara produk yang terbaru saya, jam anti clockwise. Jam anti clockwise ni dia ikut pusingan tawaf. Tuan-tuan, kita dipesong oleh Yahudi 200 tahun. 200 tahun. Kita pakai jam pun sebelah kiri ni. Nah, haji kiri kanan. Kanan, cantik pakai kanan. Tu ada cincin, bagus. Cincin sunnah Nabi, bagus. Saya tak boleh pakai 2 hari, orang minta, orang tahu dah. Kawan-kawan saya tahu kalau saya pakai sah akik hitam daripada Yaman. Sebab Nabi pakai akik hitam daripada Yaman, itu yang paling afdal. Tapi nak pakai warna macam tu boleh. Warna apa tu dia? Kuning, merah, perak, boleh, tak apa. Sunnah tapi tak afdal, boleh. Tu warna merah hati, boleh. Ada lagi warna hijau, boleh. Biru tak boleh. Sempat juga tu. Jauh dia punya pusing. Warna je hampa, takkan sensitif kok. Nah, ni nak cerita sunnah Nabi tuan-tuan. Nah, Ummul Aiman satu hari dia kehausan, dia minum air dalam bekas. Bangun pagi Rasulullah tanya, mana air dalam bekas? Kata Ummul Aiman, saya minum ya Rasulullah. Kamu minum?
itu air kencing aku. Air kencing Rasulullah Ummul Aiman minum. Rasulullah kata kamu tidak akan dihinggapi dengan penyakit sakit perut. Yung, boleh minum tak air kencing suami baru lepas makan sambal petai? Tak lalu teman. Ni air kencing Rasul. Apa tak lagi sunnah Nabi? Ni saya buat air kecil-kecil je. Buat air kecil-kecil je sekarang. Semua saya guna minyak zaitun, shampoo zaitun, saya buat shampoo zaitun, sabun zaitun, minyak zaitun, sabun zaitun, shampoo zaitun. Sebab Allah sebut watini wazaitun, waturi sini, demi buah tin dan buah zaitun. Allah tak cakap watini wazaitun warrambutan wal manggis. Tak ada. Kita penuh makanan kesihatan, ekstrak manggis lah, ekstrak tongkat Ali lah, la ilaha. Tongkat Ali orang tak main lah, tongkat Nabi Musa. Tu jam saya buat jam anti clockwise, ikut pusingan tawaf, pakai sebelah kanan. Tujuannya untuk sistem perjalanan darah, sistem saraf otak kita, jantung dan berbagai-bagai lagi lah. Biasa saya jual di luar 350, hari ni 200,500, saya potong RM100. Tak ada duit tak apa, boleh pinjam. Jangan pinjam dengan saya, pinjam dengan kawan-kawan. Tu ada kat luar kalau tuan-tuan rasa nak. Itu iklan saya lah, itu biasalah. Ramai kawan-kawan saya dalam bulan Ramadan macam ni lah. Dan insyaAllah tuan-tuan tolong doakan Madewa ni suatu institusi yang cukup hebat dulu. Sekarang sudah tutup. Allahu Akbar. Madewa ni tuan-tuan, saya nak buat benda ni, saya dapat data inspirasi daripada Madewa. Bagan serai ke mana? Ustaz apa? Meninggal. Tutup sekarang. Tuan-tuan. Adik dia yang perempuan datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, mailah tolong bangun. Saya kata, Ustazah, bukan saya tak mau bangunkan. Saya duduk sini jauh. Nak pergi sana tak boleh. Kecuali ada cawangan baru. Tu je. Tak boleh, kata Ustazah. Minta maaf. Tolong pergi tengoklah orang Perak jom. Tolong. Orang Perak ni keturunan daripada Gunung Semanggur, ulama Gunung Semanggur, tuan-tuan. Jangan. Bila datang jumpa saya menang, ya Allah. Tempat Quran, manzil, tempat rahmat Allah turun. Tiba-tiba manusia tak ambil berat sehingga sampai terpaksa ditutup. Saya kata, Masya Allah. Ni kalau ada siapa-siapa ada sini boleh pergi jumpa Ustazah Masitah ke apa saya pun tanya. Dia minta tolong saya tak boleh. Saya jumpa dengan Ustaz Azli Taliban bulan lepas dia, saya kata, Ustaz, aku pun tak lalu nak buat ni, aku pun dah tak larat, hampir cari orang lain, hampir cari orang hidupkanlah balik. Bunda cukup sekadar itu. Terima kasih kerana menjemput saya. Minta maaf terkasar bahasa. InsyaAllah subuh nanti kita jumpa lagi. Wabillahi wattaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.